السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغل في نفسه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah SWT di atas segala kurniaannya, rahmat dan nikmat yang melimpah ruah pada kita. Maka Alhamdulillah, dengan rahmat itulah kita semua dapat bersama majlis ilmi kita pada hari ini. Kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian, pelajaran kita hari ini kita masih lagi dalam pengurusan jenazah. Pada minggu yang lepas kita telah selesai hubungan dengan apa dia cara mandi jenazah, mandi mayat. Maka hari ini insya-Allah kita akan masuk tajuk baru mengikut bagi pelaksanaan kita dalam melaksanakan tahap pengurusan jenazah itu, iaitu selepas pada kita mandi dia maka kita ke kafan dia. Maka hari ini alhamdulillah bersama kita ada muzakirah kita tubik ni, muzakirah baru tubik siri yang ketiga pengurusan jenazah. Hubungan kafan mayat dan solah mayat. Ada dalam ni ada dua tajuk dalam, ialah kafan dan solah bersama. Marilah kita ikuti bersama dalam muzakirah kita ni insya-Allah. Jadi setelah lalu pada kita mandi, maka kita masuk tajuk yang kedua ialah kafan mayat atau cara mengkafankan mayat. Kita nak untuk jadi maklumat pada kita cara kafan mayat. Walaupun setengah tu kita tahu, banyak tahu dah, tapi jadi maklumat tambahan pada kita lah insya-Allah. Setelah selesai daripada memandi mayat itu, maka dibawanya ke tempat kafan untuk dikafannya. Biasalah ini benda hak waqi'i. Dalam kita pertibat dan kita melaksana dia tu, kita mandi tempat mandi dia tu sebagian kita lalu dulu tempat yang lindung daripada mata manusia. Sudah mandi siap dah, maka dibawanya ke tempat kafan untuk dikafan. Kita mari tempat nak kafan. Tempat nak bukuh dia, nak kafan dia tu. Jadi itulah kita laksana.
Maka apa yang kita katakan di sini ialah hukum dan keperluannya adalah sebagai berikut. Ini hubungan dengan hukum kafir dan keperluan tutup yang sakut paut dan kafir itu kita akan tahu insya-Allah. Yang pertama hukum kafan mayat. Hukum kafan mayat apa hukumnya? Hukumnya adalah wajib ataupun katakan fardu kifayah, wajib. Jadi kita tahu lah fardu kifayah ni kalau buat seorang dua orang pun lepas dari ramai-ramai tu. Jadi itu fardu kifayah. Mana dari kampung kita tu kena ada tahulah kena kafir. Maka alhamdulillah benda ni kita sana belaka dah. Tak ada lah mayat kita tak ada kafir. Semua kafir belaka alhamdulillah. Lepas kita fardu kifayah tu. Tak ada tahu mayat saja tu tak. Hukumnya adalah wajib ataupun katakan fardu kifayah. Sebenarnya Nabi SAW pada seorang yang mati dalam ihram, seorang mati dalam ihram Nabi kata wakafinuhu, maksudnya hendaklah kamu mengkafankan dia. Hendaklah kamu kafankan dia. Ini mana suruh-suruhan Nabi perintah. Maka jadilah kafan itu hukumnya wajib. Hadis ni adalah hadis wakafinuhu. Huruf fa tu silap tu tulis bawah dia fa tu dah. Bukan kafanu dah. Wa kafinuhu. Ya silap tu. Kafinuhu bagi bawah fa tu. Hendaklah kamu mengkafankan dia. Hadis ini adalah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam rakam 1267 dan juga Imam Muslim dalam rakam 93 dalam dikungan 1206. Itu adalah hadis sahih. Itu habis kita tentang hukum kafir. Yang kedua sifat kain kafan. Sifat kain kafir ni sifat kain lah mana? Kain kita kafir kain lah mana? Sifatnya ialah kain yang tidak mensifatkan warna kulit. Dan panjangnya dapat menutup semua badan mayat. Ni sifat kain kafir. Kain yang tidak mensifatkan warna kulit. Mana kain itu tak boleh menampakkan warna kulit. Kalau kain nipis tak boleh lah. Jadi maknanya kain putih juga tapi kain itu nipis. Nampak kulit mayat tu tak boleh. Kita katuk kulit mayat tak nampak. Hanya kita nampak kain atas ni ya. Tak nampak kulit mayat. Itu maknanya sifat kain kafir. Dan panjangnya dapat menutup semua badan mayat tu. Panjang. Besar panjang jebal dia tu adalah boleh tutup semua mayat. Katuk habis. Alhamdulillah apa yang kita dah buat tu kena belaka dah tu. Katuk molek dah. Itu dapat kita tahu segi maklumat. Sebenarnya Nabi SAW idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu. Nabi kata idza kaffana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan rakam 49 dalam dikun 943 dan juga Abi Daud dan rakam 3148 dan juga Imam Ahmad dalam Musnadnya juzuk 3 muka 329 dan juga muka 295. Iza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu. Maksudnya apabila mengkafan seseorang kamu akan saudaranya, maka hendaklah ia mengelokkan kafannya. Nabi kata apabila mengkafan seseorang kamu akan saudara dia, hendaklah elokkan kafannya. Buat molek kafan tu. Jadi itu adalah perintah Nabi. So kafan molek. Jadi jugalah mana kafan molek tu. Dikehendaki dengan mengelokkan kafan mengikut kata ulama, ini mengikut ulama tafsir. Jadi payuhassin kafanahu, hendaklah dia mengelokkan kafan tu. Lah mana nak elok, nak molek, nak jangok kafan tu lah mana? Maka kita dapati ulama beri huraian mentafsirkan hadis ni ialah bersihkan kafan itu. Itu makna payuhassin. Kain kafan tu lah bersih, jangan kain cemar, tebalnya kain tebal, katuk kulit, tak nampak kulit, tertutupnya dan sederhananya. Katuk dan kain itu sederhana. Dan bukanlah dikehendaki dengannya keterlaluan dan melampaui padanya dan mahal harganya. Bukan kehendaki terlampau telajak. Jadi kain kapal itu mahal-mahal, harga mahal-mahal, tak, biasa, sederhana. Jadi kain kapal kita duk guna alhamdulillah sederhana dah. Tak ada lebih apa dak. Biasa tu. Itu makna
Wahasin apa dia Nabi kata fal yuhassin kafanahu tu makna mengelokkan kafan maknanya lagu tu. Jadi bersih, tebalnya, tutupnya, sederhananya, tak mahal, tak terlampaui, tak telajak. Lama kata orang besar-besar tu kena mahal ke sini dah biasa je. Kain biasa sederhana. Itu adalah apa antara sifat kain secara umumnya. Antara sifat kain lagi, ini maksud sifat kain lagi ni. Antara sifat kain kapan laginya, satunya warna putih. Tu dia. Jadi kita nak kapan mayat ni kain putih, alhamdulillah. Semua kain putih belaka. Kita orang Islam kain putih, orang Buzar kain putih juga. Dua dalam lelung dia tu putih belaka. Warnanya putih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Albisu min thiyabikum al-bayad, fa innaha min khairi thiyabikum, wa kaffinu fiha mautakum." Itu hadis riwayat Tirmizi rakam 995 dan juga Ibnu Majah rakam 1472 dan juga 3566 dan juga riwayat Imam Ahmad juzuk 1 dan muka 247. Nabi kata albisu min thiyabikum al-bayad wa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Masya-Allah. Nabi kata pakailah kamu daripada pakaian kamu itu yang berwarna putih, kerana dia adalah sebaik-baik pakaian kamu, dan kapankanlah di dalamnya orang-orang mati di kalangan kamu. Ini Nabi nak ceritakan kepada kita hubungan dengan pakaian kita masa hidup dan juga masa mati. Masa hidup dan masa mati. Nabi kata maksud pakailah kamu daripada pakaian kamu itu yang berwarna putih. Nabi suruh pakai putih. Suruh pakai putih. Maknanya bukan menafikan yang lain. Namun nak kata pakai hitam tak boleh, biru tak boleh, kuning tak boleh, hijau tak boleh, ada. Ada berbagai pakaian tapi diutamakan putih ni. Diutamakan putih. Nabi kata pakailah kamu daripada pakaian kamu itu yang berwarna putih. Pakai putih. Karena putih ni merupakan syiar bersih, cuci. Kerana dia adalah sebaik-baik pakaian kamu. Jadi sebaik-baik pakaian putih. Hak lain boleh pakai, bukan tak boleh pakai warna tu. Tapi hak putih ni sebaik-baik pakaian. Hak molek sekali. Jadi boleh kita jaga. Kalau nak cemas sikit pun nampak putih dia. Kerana dia adalah sebaik-baik pakaian kamu. Ini hak hidup. Dan kapankanlah di dalamnya orang-orang mati dari kalangan kamu. Orang mati itu kain putih itulah. Inilah ayat pada kita kata kain kapel itu sifatnya adalah warna putih. Alhamdulillah hanya kita dah amal dah. Semua mengatakan umat Islam kita amal ni berlakulah. Tak ada duk kapel dengan kain yang bukan putih dah. Alhamdulillah. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, inna ahsana ma zurtumullaha fi bihi fi kuburikum wa masajidikum al-bayad. Hadis ini adalah dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam rakam 3568. Nabi kata inna ahsana ma zurtumullaha bihi fi kuburikum wa masajidikum al-bayad. Maksudnya sesungguhnya seelok-elok perkara, maka ialah seelok perkara yang kamu ziarahkan Allah dengannya di dalam kubur kamu dan masjid-masjid kamu ialah yang berwarna putih. Nabi ingat pada kita. Seelok-elok pakaian yang mana kamu pakai lagi ziarah tahamu di kubur tu. Di mana kita pergi ziarah Allah di kubur tu. Jadi sebaik-baik perkara yang kamu ziarahkan Allah dengannya di dalam kubur kamu, kita tinggal dunia cari Tuhan dah lah. Masuk kubur tu pakailah mana, dan masjid-masjid kamu. Masjid ni masa hidup. Maknanya sebaik-baik pakaian yang mana kamu nak pakai ke ziarah Allah di kubur dan juga nak pergi ke masjid atas dunia ni ialah yang berwarna putih. Sebab tu maknanya hari Jumaat tu sunat pakai putih. Bukan Jumaat. Hari lain pun serupa tu juga ke sejid. Sejid sunat pakai putih.
Pakai hak lain pun boleh, bukan berarti kita tak boleh pakai hak lain tu dak. Lama kata putih hal tak boleh pakai dak, tak ada apa. Jadi hak ni hak sebaik-baik. Sebaik-baik. Seelok-eloknya beginilah. Kita pakai hak putih. Alhamdulillah. Inilah merupakan antara sifat kain kafan ialah putih. Sebab kita lagi ziarah Allah di kubur tu, Nabi suruh pakai putih. Itulah seelok-elok pakaian kitanya. Nah, alhamdulillah. Habis kita cerita hubungan warna kain kafan. Yang kedua, bilangan kain kafan. Bilangan kain kafan. Dulu kita dalam persiapan dulu kita cakap lebih kurang. Sekarang ni masuk bab kafan, kita cakap tu pula semula hubungan kain kafan ni. Bilangan kain kafan, iaitu 3 helai kain kafan. Mana berapa lah kain kafan? 3 lah, iaitu 3 helai kain kafan. Mengikut riwayat Aisyah radhiyallahu anha katanya, kata Aisyah radhiyallahu anha, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati athwabin yamaniyah bid suhuliyah min kursuf laisa fihinna qamisun wala imamatun. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Baihaqi juzuk 3 muka 399 dan juga Imam Ahmad juzuk 4 muka 40 dan juga muka 93. Aisyah kata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati athwabin yamaniyah bidin suhuliyah min kursuf laisa fihinna qamisun wala imamah. Ini Aisyah nak sifatkan kafan Nabi. Waktu Nabi itu kafan lah mana Nabi itu. Ini Aisyah kata bahawa Rasulullah SAW dikafankan dia di dalam 3 lapis kain Yamaniyah, kain buatan negeri Yaman. Jadi Aisyah cerita pada kitanya, Nabi mati itu dikafankan Nabi itu 3 lapis kain putih. 3 lapis kain putih. Mana 3 lah kain putih, 3 lapis. Lapis pertama, lapis 2, lapis 3. Kain hak kafan Nabi itu kain buatan negeri Yaman, Yamaniyah, buatan negeri Yaman. Lagi pula putih. Ini putih warna. Suhuliyah dari kampung Suhuliyah negeri Yaman. Maknanya buatan kampung Suhuliyah di negeri Yaman. Jadi itulah kain hak kafan Nabi. Daripada kapas, kain tu buat pada kapah, kain kafan Nabi itu tidak ada padanya baju dan serban. Jadi waktu kafan Nabi itu tak ada baju dak. Kain kafan betul, buku-buku tiga lapis kain kafan itu. Baju tak ada boh, serban tak ada boh. Itu dia. Jadi biasa, tiga lah kain cukup banyak tu. Itulah Aisyah ceritakan pada kita hubungan dengan kafan Nabi. Maka alhamdulillah, ini adalah menunjukkan pada kita perkara yang mudah pada kita. Tak kena payah, tak ada baju dak. Kalau dulu tu mau kita lu baju lah, baju pesen kain putih juga pakai jahit huduh itu. Kalau hidup tak gamak nak bakar tu. Hak buat dulu tu. Masa dulu. Hari ni alhamdulillah banyak tak ada dah lah. Kalau ada pun sikit-sikit. Barangkali tak ada dah. Itulah bilangan kain kafan. Mengikut apa yang cerita oleh Aisyah ialah 3 lah dikafankan Nabi dengan kain buatan Yaman, kain warna putih daripada kapas. Tidak ada pakai baju dan tidak ada serban. Itulah kafan lelaki. Adapun kain kafan perempuan, maka mengikut pendapat setengah ulama ialah 5 helai. Sebagai yang terlalu dulu. Jadi ini pendapat ulama. Ulama ada beri tambahan. Nasbah pada orang Tino ni, bila orang Tino mati ni, ada 5 helai kain. 5 lapis. 5 jenis kain. Sebagai berikut. Ini adalah kita nakal daripada Majmu' Imam Nawawi juzuk 5 muka 155 yang ceritakan begini. Iaitulah mengikut setengah pendapat ialah 5 lah ni pun khilaf pula. Bukan serupa. Khilaf pendapat 5 lah ni. Satu pendapat 3 lapis kain putih. Dah.
Tiga lah tu. Izar, so pula, iaitu kain sarung ataupun kain menutup badan, itu panggil izar. So pula, pakai kain sarung pula. Kain putih tiga dah, ada izar kan pakai kain sarung, so lagi pula orang tino tu. Kain tutup tubuh dia supaya pakai tu lah. So, lepas tu tambah yang kelimanya, khimar, kain tudung kepala. Jadi 5 perkara. Kain putih so, lepas tu izar, kain sarung so, lepas tu kain ikat kepala so. Jadi 5. Ini mengikut setengah pendapat dalam mazhab kita Syafi'i. Dalam mazhab kita Syafi'i. Yang kedua, mengikut setengah pendapat yang lain pula ialah hak 5 tu juga, tapi ia tak serupa dalam menghuraikan 5 perkara tu. Hak 3 perkara, 3 perkara tu dekat-dekat dah. Iaitu sama-sama kain putih. Jadi hak 5 perkara ni, pendapat keluar ni 2 lapis kain putih. Ia tak serupa situ. Kain putih sama kain putih dah. Macamnya pendapat pertama tadi 3 lah kain putih, 3 lapis. Pendapat kedua 2 lapis kain putih. Izar. Izar ni serupa kain sarung, sama dengan pendapat nama tadi. Izar, kain sarung. Khimar, serupa. Khimar. Tudung kepala. Lepas tu lagi baju. Baju. Jadi 2 kain putih, kain sarung, ikat kain kerubung kepala, baju. Kita baju ni. Pendapat tadi pertama tadi tak ada baju. Kain putih 3, kain sarung so, katuk kepala so. Jadi cukup 5. Jadi khilaf pula dari 5 tu. Itu adalah khilaf dalam mazhab kita Syafi'i. Itu sebagai maklumat pada kita. Rasanya dalam masyarakat kita masih ada amal lagi ni. Ada amal lagi ni. Hak tina tu gaduh berbaju katik, kain kerubung katik, adalah setengah tu. Dan mengikut setengah pendapat ulama bahawasanya kain kapan perempuan itu adalah seperti kain kapan lelaki. Tidak ada perbezaan di antara keduanya. Hak ni senil sekali pendapat 3 ni. Pendapat 3 senil sekali. Dan mengikut setengah pendapat ulama bahawasanya kain kapan perempuan adalah seperti kain kapan lelaki. Serupa. Kain kapan retina serupa dengan lelaki. Lelaki pula 3 lah. Retina pun serupa tu. Tidak ada perbezaan di antara kedua. Tak ada beza. Serupa. Ini pendapat yang 3. Kerana tidak ada dalil yang membezakan di antara keduanya. Tak ada dalil. Tak ada dalil yang sahih yang boleh beza antara lelaki dan perempuan. Bila tak ada dalil yang sahih itu terklik pada asal. Supaya. Maknanya tak kena menyusah gapa lah retina apa. Bila retina mati, buat supaya jatuh ni 3 lakai. Tak ada nak cari baju, tak ada nak cari kain kerubung pada dah. Bukuh seperti itulah. Karena tidak ada dalil yang membezakan di antara keduanya. Adapun hadis yang menceritakan bahawasanya dikapankan anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam 5 helai kain, maka sanadnya tidak sahih. Adapun hadis yang menceritakan bahwasanya dikafankan anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam 5 helai kain. Ada hadis yang mencerita bahwasanya anak Nabi mati, dikafankan anak Nabi mati, anak perempuan ni dalam 5 helai kain. 5 helai kain. Jadi itu ada hadis bagi lagu tu. Maka hadis itu katanya maka sanadnya tidak sahih. Sanad hadis itu tak sahih. Maka tak ada kena pegilah. Tak mesti pegilah hadis yang sanad tak sahih itu kerana hadis tak sahih. Bila tak sahih itu kita klik pada hadis sahih. Klik pada asal. Ialah 3 lah. Ini seni. Segi pertibak, segi pelaksanaan apa seni. Itulah yang mana kita nakalkan daripada ahkam janaiz bagi Syekh Albani dalam muka 85. Habis yang kedua daripada antara sifat kain kapan daripada warna putih dan juga bilangan kain kapan itu 3 lah
Yang ketiga, ketiada mahal harganya dan ketiadaan terlampau padanya. Tak mahal harga dia tak tajuk dalam kita beli kain itu, tak terlampau berdoa sangatlah. Bukan beli hak mahal-mahal apa dak. Kerana yang demikian itu menyalahi daripada apa yang dikapankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak beli hak mahal-mahal, bagai-bagai terlampau tu menyalahi daripada apa yang dikapankan Nabi, apa yang dilaksanakan oleh para sahabat waktu Nabi mati itu. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam melarang daripada mensia-siakan harta. Kalau kita tu beli hak mahal-mahal pun masuk dalam mensia-sia harta. Tak payah beli hak mahal-mahal. Pakai hak biasa tu. Beli hak mahal pun masuk kubur tu ya habis kat tu lah. Habis kat tu. Tak ada kena mahal. Benda cukup syarat yang mensahkan masalah kapan cukuplah kita. Alhamdulillah. Ini adalah agama kita, agama mudah. Tak ada mayah gapo, tak ada payah gapo, tak ada menyusah gapo dak. Alhamdulillah. Rasanya jelas kita di sini. Yang keempat, diperasapkan kain kapan itu. Kita perasak ke kapal dulu. Biar bau sedap. Perasak ke kapal. Rumah kita pakai keminyi lah. Perasak ke kapal. Biar bau. Itu adalah daripada ahkam janaiz. Muka 84 dan juga Al-Fiqhul Islami bagi Wahbah Zuhaili juzuk 2 muka 479 yang menerangkan hubungan dengan kafir itu. Kita perasak dia dulu. Kalau tak perasak pun tak apalah, kita perasak tu bagus. Iaitu diperasapnya dengan bauan yang harum. Kita perasak dengan benda bau sedap. Kayu kagu ke dengan minyak bau, dengan keminyi ke apa ke, ikutlah. Pendeknya lebih bau sedap tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Iza ajmartumul mayyit fa ajmiruhu salasan." Hadis riwayat Imam Ahmad juzuk 3 muka 331 juga Al-Baihaqi juzuk 2 muka 405 dan Albani bawa dalam kitab dia Ahkam Janaiz dalam muka 84. Nabi kata, "Iza ajmartumul mayyit fa ajmiruhu salasan." Maksudnya apabila kamu memperasapkan mayat, maka hendaklah kamu memperasapkannya 3 kali. Bila memperasap mayat, mana perasap kain dia ni, perasap 3 kali. Yelka bau sedap tu. Tu. Salah bagi kita beramal dak lagu ni. Perasap ke dak ataupun tak ada perasap pakai bubuh benda bau sedap sajalah. Tak ada apalah, bukan wajib dak ni. Ini bukan wajib. Kalau nak buat tu ada dalam sunnah. Kalau saya buat pun tak ada apa. Kalau tak buat, ya ada satu lagi ialah kita buat benda harum tu. Bukan betul perasak. Boleh. Riwayat yang lain, ajmiru kafanal mayyit salasan. Itu hadis riwayat Al-Baihaqi juzuk 3 muka 45. Nabi kata, ajmiru kafanal mayyit salasan. Maksudnya hendaklah kamu memperasapkan kafan mayat 3 kali. Nabi suka perasap 3 kali. Ini maknanya kalau kita buat tu kena dengan sunnah. Rasanya bukan ada payah benda ni. Untuk kita nak perasap kain kapal tu. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, hubungan dengan sifat-sifat kain kapal yang memang kita nak kapal tadi itu. Kita jelaslah kain putih, tigalah, suci, bersih suci, dan sebagainya. Dan apa dia, kita beli habagat mahal, apa kita perasak dia. Itu adalah kain kapal untuk kita kapal mayat. Habis kita di situ, alhamdulillah. Satu babak. Kita langkah pula dalam kita laksana lagi untuk kita nak pertibat persiapan kain putih, kain kapan. Persiapan kain kapan. Lah mana kita nak siap sedia kain kapan ni? Setelah kain kapan disediakan, maka cara memotongnya adalah sebagai berikut. Masya-Allah, cara kita nak potong, kita beli kain dah. Lah ni alhamdulillah kita pergi beli kain tu ya ada siap-siap dah, cari siap-siap dah kain. Cumanya ya tak ada gunting dak lah sebab mayat tak sama tinggi, tak sama tinggi rendah tak sama. Cumanya bila kita lagi beli tu ya ada siap-siap dah untuk setagah dia tu. Setelah kain kapan disediakan, sedia siap dah orang mari dah kain kapan, maka cara memotongnya adalah sebagai berikut. Cara kita potong.
nak kerak dia, nak guting dia tu. Kalau lama kata nak guting ke mana kain ni, tak rasa guting. Memanglah tak rasa guting tak tahu nak ngerti nak guting. Maka alhamdulillah ada tunjuk ajar juga pada kita. Dari segi nazari, pas segi praktik tu kita tengok hak dia mengguting sengerti. Jelas dah. Hak ni dia nazari ni mesti mengaji tak nampak benda ni. Ini nazari. Bila kita pergi tempat guting ngerti tu, hak tu praktik pelaksana ngerti, kita lebih jelas lagi nampaknya. Iaitu satu dipotongkan luasnya ataupun besarnya dan panjang ikut besar, kecil dan tinggi pendek si mayat itu. Jelaslah ini. Kita nak kerak dia tu panjang pandok tu ikut kadar mayat lah. Mayat panjang itu turut tubuh panjang dia tu. Kain besar tu sama besar belakang dah. Kain bidai dia tu cuma panjang tu kita nak guting dia tu adalah mengikut bagi kadar mayat lah. Mayat halus pandok, mayat rendah pandok, mayat tinggi itu panjang. Dipotongkan luasnya ataupun besarnya dan panjangnya mengikut besar, kecil dan tinggi pendek si mayat itu. Sebanyak 3 potong ataupun 3 keping, 3 lah tadilah. Dan ukuran lebih kurangnya adalah sebagai berikut. Ini ukuran lebih kurang. Ini dalam muzakirah kita ni ukuran lebih kurang. Ya bukan turut ni pek ni dah ni. Itu terserah pada kita lah. Ini lebih kurang untuk jadi maklumat kitanya. Iaitulah dari segi luas besarnya dan lebarnya mengikut ukuran sentimeter ialah besar kecil mayat. Kalau mayat 30 sentimeter, kain luas dia tu 90. Luas panjang dia tu 90. Mana panjang 90, kalau dia 30. Besar dia. Mana tu kalau lah kain tu kain keluar. Apa kita nak padang tubuh tu ni qadar. Tapi biasanya kain tu yang mari sebidai tu bawa molek lah qadar sebab kita ni. Bawa molek tak ada kena duk guting tengah semula ada dah. Pakai selah kerak tengah ya untuk panjang pandok dah. Lebar tu rasanya dia bawa molek dah. Wallahualam lah kalau lebih lagi tu kita boleh kita potong semua ni. Kalau besar kecil tu 30 cm, maknanya luas tu luas kain tu dia kena 90, dia kena lebih daripada tubuh tu. Kalau lah besar kecil 40 cm, luas kain tu pula 120. Kalau mayat tu 50 cm, luas kain tu 150. Kalau lah mayat 60 cm, jadi luas kain itu 180. Itu sebagai apa dia agak lebih kurang. Hawaki ingati ia kena di tubuh mayat lah. Dari segi tinggi dan pendeknya, maknanya panjang rendah tu pula tinggi pendek mayat tu dengan panjang pendek kain kapal tu. Kalau mayat tu 180 cm, ya panjang tinggi 180. Kita capur pula 60 cm. Sebab kita cadang nak ikat lek kaki dengan kepala tu. Mayat panjang 90, 180, kita tambah pula 90 pula. Sebab cadar lebih untuk nak sipu nak ikat lah. Jadi jumlahnya 240 cm. Kalau mayat 150 cm ni banyak kain ni. Dia tambah pula 50 cm jadi 200 cm. Kalau mayat 120, tambah 40 jadi 160 cm. Kalau mayat 90, tambah pula 30 jadi 120. Begitulah seterusnya. Maknanya walau bagaimanapun kita tu kena ukur lebih pada tubuh mayat. Lamun ikat kain buat pada dengan mayat, nak ikat alih lah, nak sipu alih lah. Maka rasanya waki ingati pun tak berlaku benda tu. Tak berlaku. Kita tu semua tu guting tu lebih lah pada tubuh mayat. Untuk lebih jelas dan tepat antara badan si mati dengan kain kapan itu, hendaklah diukur dari tubuh badan si mati sendiri. Hak ni cakap kali. Untuk lebih tepat, kena tepat ngatinya, kena tetap ngatinya, ukur di tubuh mayat sendiri lah. Tuhan ni hak ada dalam muzakirah kita ni hak agak-agak. Yang kedua, cara kita nak guting kain, cara kita nak kapal mayat ni, kisah dia. Yang kedua, dipotong tali ikatan kapan. Ni lupa lah, kena ada tali ikat katik. Jadi ada kain kapal saja tak ikat tu cuk lah, nak sipu ke mana. Jadi alhamdulillah kita dapati ulama kita pun ada beri penjelasan pada kita, ajar kita.
Tali ikatan yang mengikatkan mayat setelah ditutupnya dengan kain kapan adalah dipotongnya mengikut kadar lebar kain kapan itu sebanyak 7 utas ataupun 7 orak. Sama ada dipotongnya dari kain kapan yang telah disediakan itu sendiri atau dari kain lebih-lebihan daripadanya yang mana panjangnya sama dengan lebaran kain kapan itu. Jadi kita nak potong kain untuk ikat tu kadar mana? Kita potong ikut kadar lebar kain, kadar besar kain. Kain lebar ikut besar, bukan panjang. Kalau panjang lah. Ni lebar. Kita nak ikat tubuh dia maknanya kadar besar mana kain kita nak itu ya. Maknanya potong kadar tu lah. Dia. Sama ada daripada kain hak kita cari siapa ataupun kain lebih-lebih mana pun, kita guti ambil gilah. Ambil banyak mana? Ialah sebanyak 7 utas atau 7 orak. Jadi tak ada 7. Ini mengikut apa yang dijelaskan oleh ulama. Tidak ada nah yang jelas sini ni. Cumanya ulama kita lah. Jadi tujuannya tasewi itu buka, tasewi apa dia? Terucuk, ikat wi dikemah. Maka mereka bilangkan 7 orak tu molek dah. 7 orak. Ini adalah kita cadai persiapan kain kapel. Belum pada nak selesai mandi mayat tu, hal ini kena siap belaka dah ni. Jadi tali ikatan yang mengikatkan mayat setelah ditutupnya dengan kain kapan adalah dipotongnya mengikut kadar lebar kain kapan itu sebanyak 7 utas atau 7 orak. Sama ada dipotongnya daripada kain kapan yang tersediakan itu sendiri, daripada kain kapan itu sendiri dah, atau daripada kain lebih-lebihan daripadanya. Hal lebih-lebih. Kita kain kapan ada lebih lagi. Mek tu pun tak apa. Yang mana panjangnya sama dengan lebaran kain kapan itu. Panjangnya kadar lebar, sekolah lebar. Itu yang kedua. Yang ketiga, dicampurkan miski ataupun kasturi bawaan dengan kafur yang lebih kurang 1 cawan miski bersama 3-4 ketul kapur ke kadar besar kecil badan si mati. Ini maknanya kita campur miski kasturi. Tempat kita tak nak pakai kasturi tak? Pakai apa panggil? Debu-debu apa? Ada debu tak? Jadi maknanya benda bau sedap tu pokoknya. Kalau negara Arab pakai kasturi. Rumah kita ni ada debu-debu apa sedap tu. Campur kapur baru. Banyak mana tu mengikut sini ni 1 cawan miski bersama 3-4 ketul kapur tu mengikut kadar lah. Yang bukan tahdid bukan tetul ni. Ini ni mengikut yang mana ada, mengikut kemudahan. Tujuan dia bau sedap. Kemudian diletaknya ke atas kain kapan yang mengiringi dia paling dekat dan berdepek dengan badan mayat. Kita letakkan 3 lapis. Lapis pertama duduk bawah sekali. Lapis kedua, lapis ketiga. Lapis ketiga dia kain hak dekat dengan mayat sekali. Jadi haruman hak bau sedap ni kita letak di lapis 3 ni. Lapis 3. Tujuan nak we kena tu mayat tu bau sedap situ. Itu adalah persiapan kita dalam sediakan kain kapel. Yang keempat dalam persiapan kita lagi ni ialah disediakan kayu pengusung untuk diletakkan kain kapan ke atasnya. Kalaulah kita cadai atau nak letak kain kapel atas kayu mengusung halu, cadai siap dah. Letak mayat situ, kain kapel atas mengusung, balok-balok buku-buku siap-siap dah, boleh usung lalu dah. Boleh lagu tu. Ataupun kita kapel tempat suku kan buat ngusul suku, lepas tu mari mengusung tak ada apa. Dia. Ni dia royak ni cara beri kemudahan. Disediakan kayu pengusung untuk diletakkan kain kapan ke atasnya. Ya mungkinlah setengah tempat ni pakai selalu dah. Kayu mengusung letak itu, letak kain kapel atas tu, lepas tu buku boleh usung lalu dah untuk pergi sembahyang. Tempat kita ni biasanya tak sampai situ dah. Mengusung untuk suku kapel sini sudah kapel dah, buat main ngusung, akik letak kapel, letaklah kayu mengusung. Itu biasa tempat kita. Tak ada apa ini tak ada halangan ke apa. Tak mesti kata kena letak kayu kapel atas kayu mengusung. Tak mesti. Itu tengok kemudahan lah. Yang kelima, diletakkan tali yang mengikat. Jadi
cara tanah nak laksana tu letak tali ikat dulu. Jadi mana kalau lah kayu pengusung pun, wayang kayu pengusung letak tali ikat. Letak atur tali nak ikat dulu. Setelah kayu pengusung didatangkan atau sudah ada tempat lain yang telah disediakan untuk dikapankan mayat. Kita ada tempat siap dah untuk kapan mayat. Maka pertama kalinya diletakkan tali pengikat yang 7 itu terlebih dulu. Dia duduk bawah kan dia nak ikat ni. Tali dulu, barulah letak kain 3 lah atas tu. Diletakkan tali ikatan dari sebelah atas kepalanya dahulu. Kita letak kepala dulu. Ini kepala kita letak kain. Letak tali dulu sebelah kepala. Belah kepala. Kalau nak ikat di luar, bukan mana lepas kepala ni lah. Lepas kepala ni. Mula situ. Diletakkan tali ikatan dari sebelah atas kepala dahulu, kemudian dari sebelah bawah kakinya. Letaklah kepala dah, pertak belah kaki pula. Ni kepala kat ni, ni kaki kat ni. Tak tu dulu. Dan yang 5 lagi itu diletaknya bersama luas jaraknya dan lebih kurangnya. Sebagai berikut. Hak pertamanya letak atas kepala. Hak yang keduanya bawah kaki. Kan ikat. Hak 5 lagi tu letak jarak lebih kurang. Hak 5 lagi tu letak jarak lebih kurang. Palahana lebih kurangnya satunya di hujung kepalanya untuk diikat padanya. Satu lagi di kebetulan dadanya, kena betul dada lebih kurang lah. Mana 5 lagi tu letaklah biar lebih kurang, jarak lebih kurang. Satu lagi di hujung kakinya, satu lagi di kebetulan pusatnya, satu lagi di kebetulan pahanya, satu lagi di kebetulan betisnya. Tengoklah ada lagi tu mana jarak lebih kurang kat situ. Ini maknanya untuk kita nak kemah dalam ikatan tu. Itu nak kemah. Itu adalah hubungan dengan tali ikatan yang mana kita sedia letak tali ikatan. Bawa tali ikat siap dah, kemudian diletakkan kain kapan 3 lapis itu. Itu je. Bawa letak tali siap dah, letak kain kapan 3 lapis itu. Lalu dihampar di atas kayu pengusung itu atau di tempat yang disediakan. Dia letak kain kapan atas kayu pengusung ataupun tempat kita sedia dah, dihamparnya di atas tali-tali pengikat yang 7. Biasa. Kain 3 lah, tak tali hak kita cadang ikat tu. Yang ketujuh, setelah dihamparkan kain kapan yang bertiga itu, maka dibubuhkan miski ataupun kasturi yang bercampur kapur dahulu atau berbawan di atas kain kapan yang pertama yang berdekatan dengan badan mayat. Tadilah kita cadang tadi. Jadi debu bau sedap tadi, terletakkan lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Lapis ketiga ni ia dalam jadi hak pertama dengan tubuh mayat. Kita buat situ perlu bau sedap situ, minyak bau ke apa ke, buat atulah. Hak yang pertama hak dekat dengan tubuh mayat. Maka dibubuhkan miski atau kasturi yang bercampur kapur dahulu atau bauannya di atas kapan yang pertama yang berdekatan dengan badan mayat, dan juga dibubuhkan bau-bauan itu pada setiap lapisan kapan yang baki lagi. Hak lagi-lagi pun kita bolehlah. Hanya maknanya supaya atas 3 tubuh belakalah. Tu yang untuk bau sedap tu. Itulah apa yang dinakalkan daripada Fiqhul Islami juzuk 2 muka 479 yang beri penerangan kita sebagaimana yang mana kita dapat dengar tadi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atyabut tibi al-misk. Hadis riwayat Tirmizi rakam 992 dan juga Abi Daud rakam 3158 dan juga An-Nasa'i 1907. Nabi kata atyabut tibi al-misk. Maksudnya sebaik-baik haruman ialah misk kasturi. Sebaik-baik haruman kasturi. Kasturi ni kasturi sengoti tak ada tempat kita tak ada. Ini misk kasturi. Jadi asal kasturi ini minyak bau yang buat daripada darah kejel. Ni, yang bau sedap. Ya hasil pada kejel tu ya proses jadi minyak bau boleh darah kejel ni. Bau sedap sungguh. Ada. Kalau kita pergi di Mekah di Baitillah tu, biasanya ya ada orang Arab hak murah-murah hati tu, dia mari miskin tu.
You buh di Hajar Aswad, buh di pintu Kaabah tu. Ada bau sedap tu banyak chemistry dok bau tu, kasturi. Tu bau sedap tu. Rumah kita ni tak ada lah asli tu. Asli pada wallah alam lah daripada kerja ngoti tu barangkali tak ada rumah kita ni. Itulah makna Nabi kata atyabut tibi al-misk. Sebaik-baik haruman ialah misk kasturi. Sebaik-baik haruman kasturi. Waktu kita tengoklah, kita tengok benar bau sedap. Tidak kasturi pun apa yang mana ada tempat kita bau sedap, kita ambil itulah. Ya bau sedap ni pun satu pengukuran juga, payah juga nak ukur ni. Nak ambil hidung siapa nak kata bau sedap tu. Terkadang hidung dia bau sedap, hidung kita bau busuk. Ni. Tu macam. Ni. Ya tak serupa, tak ada arah dalam manusia ni. Ni. Minyak kayu garu. Ni, minyak garu. Orang Arab tu bau sedap tu. Orang Cina bau busuk. Ya. Ni. Bunga Tanjung. Setengah kata tu pening pala. Setengah kata tu dia buah juga banyak tu buah dia buah sedap bunga Tanjung. Orang lain bau tu pening pala dah. Dia. Jadi nak ambil tengah-tengah tu. Tak tahu nak rayak ni. Dia. Bakal-bakal bau sedap mana ambil tu. Jangan duduk pening pala sudah. Susah juga susah. Supaya kita jatuh lah hari raya ni pakak-pakaknya bau hak tu, bau bersentuh ni, bau sini. Terutama kali bunga Tanjung. Allah menipal bunga Tanjung. Saya tak boleh bunga Tanjung. Bau busuk. Hal nak apa? Allah kulha kliklah pada istihad kita masing-masing lah jadi tak menyakiti dah. Habis kita situ yang ketujuh, mana kita tergambarlah, kita hafal kai mari dah. Apa dia? Di atas tali tadi. Yang ke-8, kemudian diletakkan cawat yang dibeli dalam sempurna betul yang sambil urut. Sambil urut. Manakala lah kita perlu cawat, kita beli cawat tak cawat. Kan kita ambil mayat ni, mayat duk tak nak sempurna mana gitu ni, kita beli cawat tak cawat timbal punggung dia tu. Kalau lah kita tu beli atau cawat yang dibuat sendiri ataupun kita buat cawat sendiri, lah ni tak buat sendiri dah, seni beli dah. Dia letak berbetulan punggungnya, timbal punggung lah, kan takut keluar najis dia. Dan sekiranya cawat itu dibuat sendiri, maka dipotong kain serta ada punca yang boleh diikat di sebelah kanan dan sebelah kiri. Memanglah kena ada punca kain lah untuk ikat. Kita buat sendiri ni, biasa ikat cawat sendiri ni. Kain sendiri ada boleh ikat kanan kiri. Dan diletakkan kapas di atas cawat yang dibuat itu, letak kapas cawat tu serta diletakkan bauan dalam cawat itu. Tak dia bau-bau sedap juga itu. Itu kalau cawat kita buat. Lah ni alhamdulillah cawat ketua tu ada. Lah ni ketua sakit pun pakai cawat. Tak supaya bukan sakat budak saja pakai cawat dak lah. Itu jadi kemudahan pada kita alhamdulillah. Kalaulah kita perlu, kalau agak termayak tu tak perlu cawat, tak nak cawat, bukan mesti ni. Kalau mayat tak beragai ke apa, tak ada kena beli cawat apa dak. Kalau mayat tak ada beragai itu gini, lebih baik kita cadel lah. Takut hidup tubik najis masa kita kapal siap dah supaya tercakap baru ni dia susah. Yang ke-9, kemudian dibawakan mayat yang telah selesai dimandinya ke tempat kapal itu dengan keadaan tertutup auratnya. Kita ambil mayat, kita duduk mandi, sekarang kita akik mayat lagi dalam hadut tutup tu pada dia, tak buka aurat dia. Meletak tempat kita nak kapal. Yang ke-10, maka diletakkan mayat itu ke atas kain kapan dalam keadaan tertutup auratnya dengan kain yang diresapkan tubuhnya dahulu. Kita meletak mayat, kita ada kain resap tubuh dia atau kain tubuh itu, meletak mayat situ, dari kain itulah, dari keadaan yang tertutup aurat. Yang ke-11, lalu dilomorkan bau-bauan harum pada anggota-anggota sujudnya sebagai ikram kepadanya, kerana dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dahinya, hidungnya, dua tapak tangannya, lututnya dan hujung-hujung kaki, jari kakinya. Ini sebagai nak ikram dia lah. Kita letak banyak dah, kita ambil minyak bau boh kok dahi dia, kok tangi dia, kok hidung dia, kok lutut dia, tempat sujud pada Allah Taala. Ini sebagai ikram pada dia, sebagai ikram. Ini mengikut apa yang terangkan oleh ulama kita. Sebagai ikram pada dia. Yang ke-12, juga diambil kapas dan dilomorkan bauan, diletakkan kapas dia harum itu pada dua matanya, hidungnya, mulutnya, dua telinganya, di bawah ketiaknya, dilipatkan lututnya dan di pusatnya. Ini satu pendapat. Ini ramai-ramai kita nak buat tu, banyak kita nak buat.
Ambil kapas, boh minyak bau sikit, harum-harum sikit. Letak di dua mata dia, letak di hidung, letak di mulut, dua telinga, buah tiak dia, buah lipat tel lutut dia, dia pusatnya letak kapas-kapas belakang tu. Ini satu pendapat. Kita dengar. Melahuzah. Mengikut pendapat setengah ulama. Ini saya buat dua-dua pendapat. Kita tahu kata, hak tu pesen tu, dia buat tu ada. Ini buat kerana ada pendapat ulama mengatakan begitu. Katanya mengikut pendapat setengah ulama, bahwasanya memasukkan kapas ke dalam duburnya dan halkumnya dan juga hidungnya adalah sebahagian daripada perkara yang tidak warid daripada Nabi SAW. Ini mudah kira. Tak ada, kita pun tak menyusah dah lah. Jadi walaupun kita dapati daripada ulama tu ada menerangkan bahwasanya buah kapas itu, buah kapas ini, tapi perkara itu adalah tidak warid pada Nabi SAW. Tak ada datang pada Nabi dak. Tak ada sabit pada Nabi yang suruh buat lagu tu dan sahabat pun tak nak buat. Maka kalau kita tak buat pun tak nak apalah. Itu dia. Kita takut duk belaga dua gulung lah. Orang dah biasa buat sokmo dah biasa nung duk buah kapas kan puak mu tak buah. Jadi we tahu cara. Kita tahu puak tak dia mau tak buah ni pun kerana tidak ada waris. Dia mau tak buah tu ada pendapat ulama. Kau dah tu ya. Nah, tu ya. Yang ke-13, kemudian diikatkan cawatnya baik-baik supaya tidak keluar barang yang di dalam perutnya yang boleh mengkotorkan tempat yang lain. Ini kita kat sana ni. Buah cawat dah kita ikat cawat. Ikat cawat dulu. Yang ke-14, melipatkan kain kapan. Lepas tu kita lipat kain kapel. Ini nak lipat kain kapel dah ni. Nak kapel dah ni. Kemudian dimulai lipat kain kapan pada lapisan yang pertama. Lapisan pertama ada dekat mayat sekali. Ada dekat mayat sekali. Dengan memegangkan puncanya sebelah kanan. Kita pegang punca sebelah kanan dan dimasukkan kepala mayat. Maknanya mulai kepala mayat tu. Pegang punca sebelah kanan. Lepas tu kita masuk terik tu, masuk kepala mayat dari kain kapel. Dan kedua kakinya dengan ditarikkan kain itu secara terik dan kemas. Kita tarik kemas. Tarik terik kemas, masuk kepala, masuk kaki. Kemas tak apalah. Itu hak yang pertama. Dimulakan lipat kain kapan pada lapis yang pertama dengan memegangkan puncanya sebelah kanan dan dimasukkan kepala mayat dan kedua kakinya dengan ditarikkan kain itu secara terik dan kemas. Kemudian dipegang pula puncanya sebelah kiri, lepas tu pegang punca kiri, pegang kanan, pegang kiri. Jadi kanan masuk kepala, masuk kaki, kemas dah. Lepas tu kiri pula lipat kata ni pula. Dan dimasukkan kepalanya dan kedua kakinya ke dalamnya dengan secara terik dan kemas juga. Kemas. Nak kemas ni. Kemudian ditarikkan kain tutupan aurat yang diletak di atasnya dahulu keluar daripadanya. Ini baru kita letak siap dah katuk dah mayat. Heret tu baik kain kita katuk ada. Hak kita mari tempat mandi tadi tu kain nak katuk mayat tu katuk aurat dia tu. Baru kita masuk ni terik ni tarik heret tu baik. Dia tak nampak dah lah dia katuk dah ni. Mayat katuk tak nampak aurat dah. Tu dia. Kemudian dikemaskan kapan lapisan pertama itu dengan melipatkan puncanya yang kiri ke atas yang kanan. Yang kiri ke atas yang kanan. Jadi mana kita ambil kanan dulu, lepas tu lihat kiri mari, maknanya lihat kanan lihat bawah, kiri atas. Jadi kita lipatkan puncanya yang kiri ke atas yang kanan. Nampak tu tak? Bila kita mari kanan dulu, mana kanan lepas bawah. Lepas tu dia keluarnya kiri pula. Mana kiri lepas atas. Itu kita kemah hak pertama dulu. Kemah pertama dulu. Kemudian dilipat pula lapisan yang kedua dan dilaksananya sebagaimana dilaksananya pada lapisan yang pertama. Lepas tu dia keluar pula. Tamu ikat pakai pegai lah. Kemah di kanan, kepala dan kaki kemah. Lipat kedua pula. Supaya pertama tak dia lah. Kemudian dilipat pula lapisan yang kedua dan dilaksananya sebagaimana dilaksananya pada lapisan yang pertama dan begitu juga pada lapisan yang ketiga. Yang ketiga pun seperti juga. Habis. Buku lakar dah. Kesemuanya dimulai lipatnya dari sebelah kanan dahulu. Kita lipat milik kanan dulu. Milik kanan dulu. Kemudian diikuti pula sebelah kirinya. Milik kanan dulu, lepas tu kiri. Jadi kanan lepas bawah, kiri lepas ke atas.
Yang ke-15, kemudian diikatnya dengan tali ikatan yang 7. Lepas tu kita ikat. Boleh kemah ikat belakang dah. Tali siap dah tali ni. Baru kita lah katuk hak yang 3 tu, nampak tali dah lah. Kita cadai dah tali dah. Supaya kita buat lah. Dimulai ikatnya dari sebelah atas kepalanya, ikat kepala dulu. Dengan ikatan yang tidak mematikan punca sipulannya. Kita ikat bukan ikat mati dah. Maknanya boleh senjah tubik, boleh buka. Bukan ikat mati dah. Ikat boleh senjah tubik, boleh buka. Kemudian diikat pula dari sebelah bawah kakinya. Ikat kepala dulu, lepas tu ikat kaki pula. Kemahal apalah. Kemudian diikatkan 5 tali ikatan lagi itu dalam bentuk yang sama jaraknya. Patah 5 lagi itu ikat. Kemudian diikatkan 5 tali ikatan lagi itu dalam bentuk yang sama jaraknya mengikut sebagaimana diletak dahulu. Dan tempat simpul ikatan itu adalah di sebelah kiri mayat. Kita sipur ikatan tu pun sebelah kiri ni. Bukan kita ikat tu pun sipur tengah dak. Jadi ikat mari disipur di piah di kiri ni. Dengan tidak mematikan punca sipulan itu supaya mudah diukainya apabila diletak di atas lembungnya yang kanan dalam kubur nanti. Kita dekat di kiri ni, menyipur di kiri. Jadi bila masuk kubur tu, lek kanan turun tanah, di kiri di atas. Bawa masuk kubur tu kita ukar buat tubik menyipu hak mati tu. Jadi sepatutnya nak mudah. Dengan itu maka selesailah upacara mengkafankan mayat lelaki dan begitu juga dilaksananya pada mayat perempuan sekiranya tidak dipakainya baju sarungnya dan kain tudungnya. Begitulah upacara kita kafankan mayat lelaki selesai. Dan mayat perempuan seperti juga. Kalau tak pakai baju tak pakai apa, buat supani lah, seni lah untuk kita laksanakan. Maknanya kalau mayat perempuan tak pakai gapo tu buat supaya lelaki supaya ni. Yang ke-16, sekiranya mayat itu perempuan dan hendak dikafankan ia dengan menambahkan bajunya. Ni kalau kita nak ikut pendapat ulama. Hak kata pakai baju gapo tu nak buat lagu mana? Sekiranya mayat itu perempuan dan hendak dikafannya dengan menambahkan bajunya, tambah baju, kain sarungnya dan kain tudung kepalanya, maka dilaksanakan ia demikian itu mengikut apa yang dicadangkan sebelum dilipatkan 3 kain kafan itu atau 2-nya mengikut khilaf ulama. Jadi boleh kita laksanakan mana? Maka dimula kafannya dengan izar, kain sarung. Jadi hak tadi kita cadai dah hak kain kafan tu. Jadi belum pada kain kafan tu ni tina kawasan nak buat cara doa ramai tu. Maka dimulai dikafannya dengan izar dengan kain sarung. Kain sarung dulu. Kemudian diikuti dengan bajunya. Kemudian ditudung kepalanya. Kemudian dilipatkan 2 lapisan kain kafan itu. Kalau nak pakai macam tu. Susah sikit lah. Maknanya kalau benda tu makna tak ada tu. Lebih senang kita tak kena buat lah macam tu. Pakai 3 lah kain kafan itu sudah sepuluh lelaki. Senang. Tak ada menyusah. Nak buah baju. Payah bukan mudah. Mayat mati dalam baju ni. Ada? Nak pakai sarung apa nyusah aja. Ad-din yusrun. Agama ni mudah. Wak mudah cukup. Sabik. Hak datang. Sekiranya rambutnya belum disanggul selepas depan mandinya dulu. Kalau lah rambut perempuan itu tak sanggul lagi, lepas mandi dulu tu dia sanggul rambut. Kalau tak sanggul lagi, maka disanggulkan rambutnya 3 sanggul dan dilepaskan rambut sanggulan itu ke sebelah belakangnya. Kalau tak sanggul dulu, sanggul masa ni, masa kafan ni, lepas rambut ke belakang. Kemudian dilaksanakan perkafanan itu sebagaimana dilaksanakannya lelaki dulu. Lepas tu kafan ada apa lah. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian. Hari ini kita dapat tahulah hubungan dengan kafan. Rasanya sesalah kita pada kafan mayat. Rasanya boleh buat tu tak? Kalau orang mati boleh buat je tak? Insya-Allah lah. Belajar-belajar. Rasanya kita cukup setakat ini insya-Allah untuk perjalanan kita hari ini hubungan dengan kafankan mayat dan insya-Allah sikit sebanyak kita dapat gambarkan dan untuk nak cerak tu ia kena buat. Bila orang mati itu kita buat bolehlah kita tu cerak dari perbuatannya insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.